pemangkin. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan telah menangani krisis pandemik COVID-19 dalam keadaan ruang fiskal yang sempit. Memandangkan ekonomi masih belum pulih sepenuhnya dan kutipan hasil yang terjejas. Oleh itu, kerajaan terpaksa bergantung kepada sumber hasil bukan cukai, di samping meningkatkan hutang statutorinya bagi memastikan pakej bantuan dan rancangan serta projek pembangunan dapat diteruskan. Bagi tahun 2022, iaitu tahun pemulihan ekonomi, reformasi dan pengukuhan fiskal akan dimulakan bagi membina semula benteng ketahanan fiskal negara dalam menghadapi cabaran di masa hadapan. Bagi inisiatif pertama, kerajaan berhasrat untuk memperkenalkan Akta Tanggungjawab Fiskal dengan tujuan meningkatkan tadbir urus, accountability dan ketulusan dalam pengurusan fiskal negara bagi memastikan kemampanan fiskal dan menyokong kestabilan ekonomi makro. Seperti yang telah saya maklumkan, kertas konsultasi awam berkenaan akta tersebut telah diterbitkan dan semua maklum balas konstruktif akan dipertimbangkan untuk menambah baik draft yang sedang disediakan. Kerajaan bercadang untuk membentangkan akta ini pada tahun hadapan. Selain itu, kerajaan juga sedang melaksanakan Public Expenditure Review dengan kerjasama Bank Dunia bagi memastikan kecekapan dan keberkesanan perbelanjaan awam tanpa menjejaskan sistem penyampaian awam. Dengan itu, produktiviti perbelanjaan awam dapat ditingkatkan lagi, memastikan nilai faedah terbaik bagi setiap ringgit duit rakyat. Sebagai inisiatif kedua, langkah kemampanan hasil dan selaras dengan amalan di peringkat antarabangsa, kerajaan bercadang untuk memberikan layanan cukai sama rata seperti berikut. Pertama, kadar duty stamp nota kontrak dinaikkan daripada 0.1% kepada 0.15% dan had duty stamp RM200 setiap nota kontrak dimansuhkan. Pada masa yang sama, aktiviti pembrokeran dagangan saham tersenarai tidak lagi dikenakan cukai perkhidmatan. Kedua, cukai pendapatan dikenakan kepada pemaaf starting di Malaysia ke atas pendapatan yang terbit dari sumber luar negara dan diterima di Malaysia mulai 1 Januari 2022. Ketiga, cukai jualan dikenakan ke atas barang bernilai rendah dari luar negara yang dijual oleh peniaga dalam talian dan dihantar kepada pengguna di Malaysia melalui perkhidmatan kurier udara. Keempat, cukai perkhidmatan dikenakan ke atas perkhidmatan penghantaran barang yang disediakan oleh penyedia perkhidmatan termasuk platform e-dagang kecuali perkhidmatan penghantaran makanan dan minuman serta perkhidmatan logistik. Kelima, program khas pengakuan sukarela Jabatan Kastam Diraja Malaysia diperkenalkan secara berfasa dengan insentif remisi penalti sebanyak 100% bagi fasa pertama dan remisi penalti sebanyak 50% bagi fasa kedua. Remisi cukai juga akan dipertimbangkan bagi kes tertentu. Keenam, sijil pematuhan cukai lembaga hasil dalam negeri Malaysia akan dijadikan sebahagian prasyarat untuk syarikat menyertai perolehan kerajaan bermula 1 Januari 2023. Ketujuh, penggunaan nombor pengenalan cukai atau TIN akan dilaksanakan mulai tahun 2022 bagi memperluaskan asas cukai pendapatan. Dalam meningkatkan disiplin fiskal dan ketulusan serta melengkapi program strategi hasil jangka sederhana serta kajian insentif cukai yang sedang diusahakan, penyata perbelanjaan cukai akan diterbitkan. Ini penting dalam menentukan kos yang ditanggung kerajaan berhubung pemberian insentif cukai, pengecualian cukai secara one-off dan penetapan dasar cukai lain. Datuk Yang di-Pertua, berikutan krisis pandemik COVID-19, keperluan meningkat untuk membiayai golongan rakyat yang terjejas. Bagi memastikan sistem kesihatan awam lebih berdaya tahan dalam menghadapi sebarang ancaman pada masa hadapan, kerajaan bercadang untuk memperkenalkan cukai khas secara one-off kepada syarikat yang menjana pendapatan tinggi. Dengan nama Cukai Makmur, syarikat dengan pendapatan bercukai sehingga RM100 juta pertama akan dikenakan cukai pendapatan pada kadar 24% dan pendapatan bercukai selebihnya akan dikenakan cukai pendapatan pada kadar 33% bagi tahun taksiran 2022.